لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan kamu itu. Bila mati sayang Adam ini, kemudian mula dimasukkan di dalam kubur, jenazahnya diletakkan di dalam kubur. Tiba-tiba keluar daripada mulut masing-masing menyebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku diberi kembali peluang untuk hidup di atas dunia, aku akan lakukan balik amalan soleh yang tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Lalu jawablah mereka kepada orang yang dah mati, kanda, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut kamu sahaja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan mulai saat ini kamu akan mula melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat Allah nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati Tuan Rosidi, IPD, Langkawi dan juga Timbalan. Yang dihormati gaul-gaul kanan, para ahli ulama, gaul-gaul muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya marilah sama-sama kita mengaturkan syukur yang tak terhingga kepada Allah. Seringkali kita ulang dan kita sebut kalimah alhamdulillah pada diri kita, kerana saat yang kita berada ini, kita masih lagi berada di atas dunia yang kita semua tahu bahawa inilah masa dan peluang yang patut kita ambil dalam hidup kita, kerana sekejap lagi kita akan mula hidup di alam yang ketiga dalam perjalanan hidup kita, yang disebut dengan alam barzakh. Semua di kalangan kita akan lalui alam-alam ini. Sekarang kita baru hidup di alam yang kedua baru. Kita kena tahu bahawa perjalanan hidup kita ini, Allah tak jadikan hidup hanya untuk di dunia saja, tetapi Allah jadikan kita hidup ada lagi 3 alam di hadapan kita. 3 alam ini dipanggil alam barzakh. Lepas pada kita hidup di alam barzakh, kita kena hidup lagi di alam mahsyar. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar,
kita kena hidup lagi di alam yang kelima dan yang akhir perjalanan kita. Sama ada dipanggil alam syurga ataupun alam neraka, disebut demikian. Sampai pada syurga dan neraka, lalu kita kena faham Allah SWT menyebut khalidina fiha abadan. Kamu kekal dalam neraka sampai bila-bila. Kamu kekal dalam syurga sampai bila-bila. Alam yang kita berada sekarang ini dipanggil alam perjalanan sementara yang kita letakkan di dunia ini. Setakat ini tak ada lagi dah di kalangan kita orang yang Allah panjangkan umur dia lebih daripada 150 tahun. Habis tinggi sangat pun umur kita ini. Rasulullah SAW sebut akmal ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. Masa yang kita nak sampai pada 60 tahun ini semakin dekat, bukan semakin jauh pada diri kita. Bahkan kita sedang bergerak dan bergerak menuju kepada masa tersebut. Orang sekalian, bila kita jadi, kalau kita boleh fikir panjang dalam hidup kita, kita kena jadi orang yang cerdik. Orang yang diajar oleh Rasulullah hidup di dunia ini menjadi orang yang cerdik. Orang cerdik ni orang yang bagaimana? Ada orang kita sebut orang cerdik ni orang yang rumah dia besar. Kita kata tak, orang ni bukan dianggap orang cerdik. Orang cerdik ni macam mana? Ada orang yang sebut orang yang dia memiliki kenderaan mewah, dia memiliki harta benda yang banyak. Rasulullah tak gambarkan orang ni orang cerdik. Orang cerdik Rasulullah sebut Al-Qaidis, Al-Qiyasun Nas. Dalam hadis Rasulullah sebut orang yang paling cerdik di kalangan kamu ni siapa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang dia mempersiapkan diri dia untuk dia hidup lepas pada dia mati sebentar. Ini orang yang cerdik di kalangan kita. Orang yang bodoh siapa orang yang bodoh? Rasulullah sebut man qala umruhu. Orang yang bodoh di kalangan kami man taba'a hawahu. Orang yang hidup dia melayan hawa nafsu dia. Sepanjang dihidupkan dunia melayan hawa nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allah. Kemudian dia letak angan-angan dia kepada Allah. Angan-angan dia kepada Allah. Dia tak semayang. Orang tanya dia, kami tak semayang. Kenapa kami tak semayang? Dia jawab, aku penat. Dia jawab, kamu orang Islam ke kafir? Lalu dia jawab, aku orang Islam. Jangan sebut-sebut kafir-kafir ini. Marah dia. Bila orang tanya lagi kepada dia, habis itu kenapa? Bagaimana kamu dengan solat kamu? Kamu tak takut kenapa? Aku takut disebut demikian. Habis itu macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti yang kami tinggal solat? Misal contoh, dia jawab, aku harap Allah fahamlah aku ni penat di dalam dunia. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Orang yang bodoh, orang yang hidup dia melayan hawa nafsu, melayan perjalanan umur dia tanpa haluan dan tujuan. Orang yang ni, orang yang dianggap orang yang tak cerdik. Orang cerdik, orang yang hidup dia sentiasa berfikir macam mana dia nak hidup malam pertama di kubur nanti. Pernah tak terbayang dalam pemikiran para manusia? Para manusia fikir waktu mana jenazah kita mula diletak dalam kubur, kemudian orang dah tutup jenazah kita, saat tersebut kita mula didatangi mereka munkar dan nakir. Kita tengok mereka munkar dan nakir itu, kita rasa ketakutan yang amat sangat. Macam mana kita nak jawab dengan mereka munkar dan nakir yang nak tanya soalan kepada kita sebentar lagi? Dia terbayang tak dalam pemikiran kita? Bangun sikit mata saja, kita terfikir hari pertama kita dalam kubur. Waktu mana kita mula diletakkan dalam kubur, tiba-tiba keluar ular di sebelah hujung kaki kita, mula membelit di hujung kaki kita. Ular yang warna hitam, yang besar sebesar tengkuk kita, yang sedang belit hati diri. Bunyi tulang-tulang betis kita mula patah. Kita dengar tulang-tulang paha kita patah. Saat mana mula dibelit tu badan kita, sampailah ular datang ke depan muka
padamkan ular ini. Saat mana mula datang, mula menyesatkan dada kita. Macam mana kita nak buat? Pada hari yang 3 kita dalam kubur. Hari yang 3 kita dah 3 hari tak mandi. 3 hari kita tak bertemu dengan orang. Dalam kubur ini, bau hanyir yang amat sangat. Dalam kubur ini, tiba-tiba keluar daripada perut kita ular sebesar telapak tangan. Yang ular ini mula memamah daging-daging kita, memamah tulang-tulang kita. Kedengaran bagaimana tulang-tulang kita mula dimamah, diganakkan di saat tersebut. Macam mana kita nak buat terhadap ular ini? Para sekalian, kalau kita sentiasa bayangkan suasana hari-hari kita di dalam kubur pun cukup, hari-hari kita di alam barzakh, kita boleh bayangkan, lalu kita mula meniti air mata kita, mula menggetar tubuh badan kita, mula kita jadi rasa seram sejuk tubuh badan kita. Itu tanda kita orang yang cerdik. Rasulullah SAW sebut, kamu orang cerdik dalam hidup kamu, kerana kamu mula melihat perjalanan pada masa yang akan datang. Tapi kalau kita sekadar cerdik saja mata, kita mula fikir makan apa pagi ini. Kemudian kita berfikir kemana kita nak pergi hari ini. Kita berfikir pakaian apa yang patut kita pakai hari ini. Inilah sebodoh-bodoh manusia yang hidup dia sekadar memikirkan dunia. Kita fikir tentang perjalanan di hadapan kita. Perjalanan di hadapan kita yang pelik, yang besar, yang perlu kita pahami dalam hidup ini. Perjalanan ke alam barzakh, satu perjalanan yang bukan perjalanan yang mudah. Rasulullah SAW sentiasa ingatkan di kalangan sahabat-sahabat, di kalangan umat dia, Rasulullah ingatkan, di hadapan kamu ini perjalanan yang jauh lebih sukar daripada yang kamu rasai di waktu mana kamu di atas dunia. Kerana zaman masa kita berada di alam barzakh, kita tak sama lagi dengan kehidupan kita di atas dunia ini. Atas dunia ini boleh jadi kita boleh minta tolong orang, boleh jadi kalau kita ada masalah, kita boleh bagi tahu pada kawan-kawan kita, pada keluarga kita dan seumpama. Tapi bila kita masuk saja ke alam barzakh, maka kita tidak ada lagi pertolongan yang dapat membantu kita. Tak ada siapa pun yang boleh menolong kita kecuali amalan yang kita bawa bersama pada diri kita, yang telah kita bawa untuk dihadapkan di hadapan Allah SWT. Oleh jadi kita akan tanya, Ustaz, bila saat ini Ustaz, bila masa ini akan berlaku? Bila saat mana hijab mata kita mula dibuka dan kita mula menempuh perjalanan ke alam pengembaraan, perjalanan ke alam yang disebut dengan alam barzakh. Bila bermula di alam barzakh ini, sekarang kita tak rasa, tapi sekejap lagi kita akan berjumpa dengan 3 kelompok saja untuk kita masuk di alam yang disebut dengan alam barzakh. Ada 3 je cantuman manusia, tak kira dia datang daripada bangsa apa, daripada keturunan mana. Bila masuk saja dalam kubur, bermula daripada alam barzakh yang dia akan lalui 3 saja kumpulan yang dia akan temui waktu mana dia masuk dalam di alam barzakh ini. Saya nak memulakan perbincangan kita dengan tajuk pengembaraan ataupun perjalanan ke alam barzakh ini. Depan kita ni, tuan-tuan sekarang ni tuan-tuan sedang memilih untuk nak pergi ke jalan mana, dalam kelompok mana yang Allah sediakan di hadapan kita. Ada 3 kelompok ini saja yang kita akan jumpa sekejap saja. Bila kita akan mulakan untuk kita nak pergi ke alam barzakh, bila saat mana roh kita mula keluar dari jasad ini. Saya nak cerita saat sakaratul maut. Kami cerita sakaratul maut ini memerlukan masa yang panjang untuk kita nak detailkan bagaimana perjalanan sakaratul maut. Tapi lepas pada sakarat, tuan-tuan akan jumpa terus dia panggil alam kematian. Alam kematian ni alam bila? Alam waktu mana roh kita keluar daripada mata kita. Keluar saja daripada mata kita, akan ada 2 bekas yang di hadapan kita. Bekas ni sama ada bekas yang warna hitam ataupun bekas yang warna putih. Yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah gambarkan orang mukmin, Rasulullah kata roh mereka akan keluar, Rasulullah ambil bekas air, Rasulullah keluarkan bekas air. Rasulullah keluarkan
bekas air ini. Rasulullah kata, roh orang mukmin akan keluar bagaikan air ini keluar daripada kendi ini, masuk dalam bekas yang warna putih yang indah. Misalnya ada mereka yang mula sambut. Lepas pada keluar saja daripada mata kita roh ini, masuk saja dalam bekas ini, mereka mula sambut. Saling sambut beliau itu. Seramai mana mereka yang sambut, seramai mereka paling tidak 40,000 orang mereka Allah yang menyambut roh orang mukmin yang keluar daripada jasad masing-masing. 40,000 yang deret dia panjang. Kita nampak terus waktu itu penuh mengecik di atas dahi masing-masing. Waktu mana saat hingga mata kita nampak, kita dia nampak, orang lain tak nampak. Kita seorang saja. Roh kita ni keluar, lalu mereka mula sambut, roh kita keluar, mereka sapu dengan bauan kasturi daripada syurga Allah SWT. Sambil mereka menyebut, selamat datang wahai hamba Allah, saat yang indah pada diri kami, masa yang terbaik dalam hidup kami untuk bertemu dengan Rabbul Jannah. Mula roh kita keluar daripada mata kita, mula disambut masuk dalam bekas yang warna putih, bau wangi yang semerbak, bauan yang indah. Lalu roh kita mula ditarik naik, diangkat naik saja. Penjaga langit yang pertama akan tanya terus, siapakah roh ini? Roh siapakah ini yang mula datang mengajak di hadapan Allah? Lalu dijawab oleh penjaga yang membawa roh ini. Dia akan jawab terus, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Penjaga langit yang pertama sebut terus, beruntunglah dia hidup dalam keadaan saleh dan mati dalam keadaan saleh. Penjaga langit yang pertama sebut terus, buka sampai sebut buka tu, naik penjaga sampai ke langit yang kedua. Berdemikianlah diadukan kehadiran roh orang mukmin ini. Mudah-mudahan kita semula insya-Allah. Bila naik saja roh sampai mengajak di hadapan Allah, kedengaran di arasy Allah disebut, tentukan dia dalam syurga Illijin disebut ini. Bila sebut saja syurga Illijin, roh itu turun terus, mula berdiri di hujung kepala masing-masing. Roh itu turun terus. Kemudian roh yang tidak mukmin, Rasulullah ambil bekas air, Rasulullah tuangkan bekas air, Rasulullah mengecik-kecikkan bekas ini. Rasulullah kata, roh yang tidak mukmin bila dikeluar daripada jasad seorang tersebut, Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala sebut, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu ada peluang, kamu tengok macam mana orang yang zalim ataupun orang yang buat khianat pada diri masing-masing, dia melalui ghamaratil maut. Dia sangat banyak keluar tersebut daripada mata dia, roh yang membusuk sebusuk-busuk. Mereka sanggup tu, mereka punya roh ni, lalu mereka tepuk terus. Mereka yang berwarna hitam, jubah yang berjubah warna hitam, tepuk terus roh tersebut. Sambil tepuk, mereka sebut celaka dan bangsa dan roh ini hidup dalam keadaan jahat dan mampus pun dalam keadaan jahat. Bila sebut saja begitu, keluar saja, masuk dalam bekas warna hitam, mula naik terus. Rohnya akan naik terus. Naik saja, Rasulullah SAW sebut, sampai penjaga langit yang pertama akan tanya terus, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Lalu disumpah sangat oleh penjaga langit yang pertama sebut, celaka dan bangsa dan roh ini hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Bila begitu saja berdengung di arasy Allah itu kedengaran, dengar saja suara daripada arasy Allah itu, tentukan dia dalam neraka sijin. Alhamdulillah. Bila sebut neraka sijin, turun terus, guna turun, roh turun, berdiri di hujung kepala masing-masing. Itulah saat yang tamu kita mula hidup di alam yang disebut dengan barzakh. Mula kita nampak terus siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang tutup muka kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita nampak setiap perjalanan jenazah tersebut ke mana dan apa yang sedang datang. Semua dipandu oleh roh ini sambil menyebut, ke mana kamu nak bawa roh itu, ke mana kamu nak bawa jasad aku ini. Lalu disebut, kemudian sampai dimandikan. Kita nampak siapa yang datang dan mandikan jenazah kita. Kita rasa pada orang yang bukan baik kita. Kita sebut pada pemandi jenazah, perlahan-lahan sakit mati tadi bila berhabisan. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita.
kita boleh bilang berapa orang yang datang semayang jenazah ini. Kita boleh nampak di belakang kita ada dua bekas yang besar, yang warna hitam ataupun warna putih, yang mengiringi jenazah kita mula bergerak. Rasulullah SAW sebut, yakni mayit salah, yang mengikut mayat di saat mayat keluar bergerak saja di belakang mayat itu ada 3 benda yang sedang mengikutnya. Rasulullah SAW sebut, malu, harta benda dia. Yang kedua, wa ahdu, keluarga dia. Yang ketiga, Rasulullah sebut, wa amali, amalan dia. Wa yabqa wahid, wa yabqa isnan. Yang kekal dengan dia satu saja, 2 lagi akan balik. Waktu mana mengiringi jenazah ini. Yang iring jenazah tersebut, Rasulullah SAW gambarkan waktu mana dia bergerak itu bersama dengan dia, keluarga dia, harta benda dia dan amalan dia. Yang kekal dengan dia, amalan dia, 2 lagi akan pulang meninggalkan jenazah, mula dimasukkan di dalam kubur ini. Bila orang angkat jenazah kita nak turun dalam kubur, turun saja dalam kubur. Bila orang angkat jenazah kita ni, sekejap lagi, bila angkat saja jenazah kita turun dalam kubur, rasa terus pengalaman yang sama. Pengalaman apa? Yang disebut dengan Abdullah disebut dengan himpitan kubur. Semua di kalangan kita kena himpitan kubur, termasuk saya. Rasulullah sebut, tak ada seorang pun di kalangan rumah aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur, himpitan kubur. Semua orang di kalangan kita kena angkat di jenazah tu, nak turun, belum turun sampai ke bawah tu, kena terus paing terus. Rasa terus himpitan kubur. Rasulullah kita, kalau ada di kalangan rumah aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, misalnya Sa'ad bin Mu'az, yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah kata Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Padahal Sa'ad bin Mu'az di kalangan sahabat Rasulullah, waktu mana dia kubur syahid, bergegar arasy Allah. Menangis para mereka Allah. Mereka Allah kubur, menangis. Saat mana kubur dia Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Waktu mana jenazah Sa'ad bin Mu'az diusung untuk dibawa ke tanah perkuburan, dia mendung awal insan, mendung awal. Lalu sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, mereka diberitahu kepada aku selama 70,000 orang mereka Allah mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sampai mendung turun jenazah Sa'ad bin Mu'az depan Rasulullah. Rasulullah kata, aku tengok Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur sekali saja, paling sekali tersebut menjadi halus selai rambut kata Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kemudian dikembang balik jenazah Sa'ad bin Mu'az. Bila tanya Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena juga himpitan kubur dia Rasulullah? Rasulullah jawab, kerana Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencing. Dia tak bersih air kencing. Dia tanya kepada Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Lalu jawab kepada Sa'ad bin Mu'az, kami dengar dari Rasulullah. Rasulullah sebut Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencing. Tak bersih air kencing. Lalu keluarga dia ditanya lagi, macam mana dia tak bersih air kencing? Macam mana Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencing? Lalu dijawab lagi oleh keluarga Sa'ad bin Mu'az, mungkin dia pulang daripada permusafiran sekali. Dalam dia balik saja daripada permusafiran, dia nak kencing sangat, dia kencing sambil diri. Waktu mana dia kencing sambil diri, yang menyebabkan kerana sebab inilah mungkin menyebabkan dia kena himpitan itu. Sekali dia kencing sambil diri, kita kencing sambil diri berapa kali lagi? Itu kencing sambil diri lah, yang kena kencing yang kena kencing. Nah, sebenarnya gambaran bagaimana himpitan kubur. Himpitan kubur, saya tak cadang juga cerita. Rasulullah pun, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad. Seorang perempuan yang isteri kepada Abu Talib. Isteri Abu Talib dan mati dalam keadaan tak beriman pada Allah. Manakala isteri dia mati dalam keadaan beriman pada Allah. Tiba-tiba Fatimah binti Asad ni Rasulullah kata, di antara perempuan yang ada yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad. Bila tanya, kenapa dengan Fatimah binti Asad? Seorang perempuan yang hidup dia sentiasa mencukuri setiap nikmat yang Allah kurniakan dalam hidup. Disebut demikian, panjang cerita ni. Bila tak saja jenazah kita ni dalam kubur,
terbahagi 3 terus akan turun. Bila letak saja jenazah seorang, letak di jenazah tu, muka kita mula dihadap ke ketidak tersebut. Orang buka yang muka kita baru terus tanah depan muka. Dengar terus suara yang tamu di bawah telinga kita. Orang tak di jenazah kita tu, kedengaran suara di bawah telinga kita. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana kau akan lakukan pada kami sebentar. Bila begitu saja orang hadapkan muka kita ke kiblat, paha kanan kita ni bergerak, kaki betis kiri kita bergerak, pokok sekali. Ini ingat betul ni, saya masuk ni. Semua di kalangan kita yang keras dalam hadis Rasulullah kita, dia bergerak. Bila bergerak, kita tanya terus, siapa kamu? Siapa kamu? Lalu kita tengok ada seorang pemuda yang indah, tampan wajah dia. Lalu dalam keadaan cantik buku dia akan mula dia sebut, kita tanya siapa kamu? Dia jawab amalan soleh kami. Dia akan membantu kami untuk menjawab pada mereka muka dan nakir di belakang aku sekarang ni. Mereka muka dan nakir akan memulakan pertanyaan pada kami sementara. Di saat tersebut ni orang mungkin kumpulan yang sama. Bila keadaan sebegitu saja, orang tutup dia lahat dia. Bila orang tutup saja dia lahat kita harap, saya nak sebutnya, harapnya supaya ayat yang datang malam ni semua dapat nikmat ini insyaAllah. Ini dipanggil mereka. Bila orang tutup dia lahat kita, kedengaran tanah-tanah yang turun, bunyi tanah-tanah yang turun, tanah-tanah yang turun tu tanah. Kemudian orang tutup dia lahat kita sampai pada lutut dia. Bila sampai pada lutut dia, datang terus mereka muka dan nakir berdiri di hadapan muka kita. Rasulullah sebut muka dan nakir ini, kepala dia terdulang sampai ke langit. Taringnya mereka muka dan nakir ini, Rasulullah kata meledek sampai ke bumi. Rasulullah sebut dia membawa belantan yang sah. Dan di bawah belantan itu dia bawa batu yang berpenuh dengan duri. Dan Rasulullah sebut, kalau sekiranya berkumpul di antara jin dan juga manusia di atas muka bumi ini untuk mengangkat belantan ini, nescaya tidak terangkat walaupun seinci sekalipun. Rasulullah sebut ini. Bunyi datang ke bum datang. Datang mulut diri di hadapan muka masing-masing. Di saat mana jenazah kita dikebumi sampai pada lutut dia. Mereka muka dan nakir mula halau salat dia, mula halau zakat dia, mula halau haji dia, mula halau segala-gala mula dihalau kecuali satu yang tidak boleh dihalau. Satu dia yang disebut dengan Al-Quran. Dan dalam riwayat yang lain disebut, kemudian ada lagi satu yang disebutnya ialah mata-mata yang berjaga di malam hari, menjaga saat mana perbatasan negara ataupun menjaga yang disebut dengan perbatasan di kawasan-kawasan untuk menjaga keselamatan di kalangan mereka tersebut. Orang ni yang menyebabkan di waktu itu mereka mula bila halau semua yang ni tidak mampu dihalau, yang disebut dengan riba dalam istilah agama kita. Yang ni didudukan pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat jaga ini. Riba ini satu benda yang sah, yang perlu dijelaskan pada polis-polis, dijelaskan pada tentera-tentera, pegawai kastam dan sebagainya. Nak suruh kita kena faham apa konsep riba yang berjaga di kalangan kita, yang boleh menyelamatkan kita waktu mana kita dalam kubur seorang-seorang. Bila masuk saja dalam kubur, lalu dihalau, semua dihalau, tiba-tiba yang tak boleh dihalau. Lalu bila tak boleh dihalau, amalan soleh ini lalu ditanya, kenapa dengan kami? Aku akan menjawab bagi pihakmu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Karim, innal Quran al-fajr kan mashhuda. Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh akan menjadi peguam bela pada orang ini. Orang menjadi akan peguam bela. Kalau kamu nak tanya pada hamba Allah ini, kamu tanya aku terlebih dahulu. Katanya amalan soleh tersebut. Saat mana orang sedang menutup dia lahat kita, orang bunyi amat dung-dung, kita dalam kubur kita dah mulakan pertanyaan. Mula-mula tanya ma rabbuka. Tanya saja ma rabbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, roh ni mula masuk dalam kepala tubuh dan masing-masing. Ada setengah orang masuk roh dia sampai pada dia saja. Ada setengah orang roh dia masuk sampai dada dia. Dalam satu riwayat sebut, ada setengah di kalangan kita yang masuk
Apakah roh ini akan masuk sebagaimana keadaan yang kita hidup sekarang? Rasulullah jawab, ya. Macam sekarang. Kamu nampak tanah depan mata kamu. Kamu bunyi. Bagaimana ria kamu, telinga kamu terdengar. Kamu nampak segala-galanya. Rasulullah SAW sebut. Bila tanya saja, ma rabbuka sebut, dia tenang mulut. Ada orang mukmin yang boleh tanya soalan ma rabbuka, dia boleh tak, dia buka mulut dia. Bila buka saja mulut dia, lalu dia nak jawab tak boleh. Lalu mereka mula ulang kali yang itu sampai 3 kali saja. Mereka akan ulang ma rabbuka. Kali yang kedua tanya ma rabbuka, tanya lagi soalan demikian, bunyi dia gerham nak jawab kak. Rasulullah cerita gerham dia tu dia nak jawab. Lalu ditanya soalan yang ketiga, ma rabbuka. Tanya kali yang ketiga semua, dia pun terlepas daripada bibir dia menyebut Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Bila sebut Allahu Rabbi, kuburnya menjadi luas terus. Rasulullah SAW sebut dilapangkan kubur dia seluas lebih kurang 70 hasta. 70 hasta. Lalu ada ulama tanya berapa luas 70 hasta ini? Seluas 250 kaki. Seluas itu dilapangkan kubur dia. Lalu diulang, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma qiblatuka. Ada yang tanya soalan 3 soalan. Ada yang tanya 5 soalan. Ada yang tanya 25 soalan. Ada yang tanya selama 3 hari 3 malam tak selesai lagi. Ada yang tanya selama 7 hari. Ada yang tanya 14 hari. Ada yang tanya 21 malam yang belum lagi berakhir. Dan ada yang tanya selama 70 tahun yang belum lagi berakhir. Pertanyaan mereka mungkin akhir. Bila tanya, selesai saja lapang kubur. Ini orang mukmin, kubur orang mukmin. Bila lapang saja kubur dia, lapang saja kubur seorang, lalu mereka pegang jenazah dia, diheret jenazah dia, disandar di dinding kubur. Bersandar saja di dinding kubur, menunggu kain kafan itu. Dan hadis Rasulullah sebut demikian. Bila turun kain kafan, dia pun tengok kain kafan dia turun. Lalu disebut matilah kuda. Aku mati yang hari ini. Lalu mereka datang, mereka mula culik dia. Mereka mula sebut kali dia berubah kubur dia menjadi wangi hijau yang indah. Kemudian wangian rayaan bangunan yang merdu, yang indah sungguh, bangunan yang wangi sungguh. Kemudian dinampak tempat dia dalam syurga Allah. Mereka mula datang, mereka mula bertanya kepada dia, wahai hamba Allah, Allah bertanya kepada kamu nak hidup lagi ke tak nak hidup? Kamu nak hidup kembali tak? Dia pun tengok saat tersebut, Rasulullah kata, dia nampak mentari yang tenggelam pada hari pertama di dalam kubur. Hari pertama di dalam kubur dia nampak matahari tenggelam. Jadi disebut kepada mereka, aku tak salat asar lagi mereka. Aku tak salat asar lagi mereka. Oleh kerana hidup dia jaga salat, terbawa-bawa sampai dalam kubur, dia sebut kepada mereka, aku tak salat lagi mereka. Mereka sebut, la salata laka, wala siyama laka, wala hajjata laka, walakin numuka al-arusah. Tidak ada lagi salat untuk kamu, tidak ada lagi haji untuk kamu, tidak ada lagi puasa untuk kamu. Tetapi mulai daripada saat ini, tidurlah bagaikan malam tamu, bagaikan malam pengantin baru bagi kamu. Al-arusah, malam tamu kamu berkahwin, hidup kamu di atas dunia ini. Lalu dia pun ditanya dan diulang oleh mereka, kamu nak hidup ada tak? Mereka tanya mereka. Semua orang mukmin yang meninggal dunia jawab, tangan mereka. Tak ada seorang pun yang nak. Bila sebut tangan itu, kenapa tanya? Sakit sakaratul maut itu terbawa sampai dalam kubur. Sakit sakaratul maut. Bila tanya lagi, saya nak merengkahkan saja kumpulan yang pertama. Kerana saya nak sebut ada kumpulan, 2 lagi kumpulan yang besar yang berhadapan. Bila sebut saja begitu, lalu lapang kubur dia, nampak tempat dia dalam syurga. Mereka mula sebut, asal tempat kami dalam neraka, mulai sekarang Allah pulihkan diri kami dan Allah alihkan kami tempat kami dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di saat ini kedengaran bagaikan yang disebut dengan lebah. Bunyi macam lebah. Lebah yang boleh datang. Dengar semakin kuat bunyian tersebut. Datang semakin hampir dengan tempat dia. Lalu dia akan tanya mereka ini datang apa benda yang datang? Nampak kulit-kulit warna hijau yang semakin cantik.
jangan takut. Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut dan jangan kamu duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira terhadap syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Waktu itu datang bagaikan lebah yang datang dekat dengan dia semua. Lalu mereka sebut, inilah roh-roh mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami yang mula datang dan menjarahi kami untuk bertanya khabar terhadap diri kami. Mudah-mudahan kita insya-Allah dapat. Lalu roh kita mula dilonjakkan naik ke atas dalam burung yang warna hijau. Kemudian ataupun lebih kurang 70 tempat yang disebut roh mukmin yang mula naik dan mula letakkan depan pintu syurga, dalam syurga. Dan di saat tersebut kita sentiasa sebut lambat lagi ke nak berlakunya kiamat, tak sabar untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Ini perjalanan bagi mukmin. Ada kumpulan yang kedua yang saya nak sebut pada malam ini, yang saya sebut. Potensi untuk jadi kumpulan yang kedua ni ramai di kalangan. Siapa dia? Kumpulan yang kedua yang masuk di alam barzakh ini. Masuk saja. Bila masuk saja dalam kubur, letak saja jenazah dia, hadap dia muka ke kiblat, menjadi ketakutan yang amat sangat. Takut yang amat sangat. Orang Islam ni orang Islam, dia mati. Menghadap muka ke kiblat saja. Bila hadap muka ke kiblat, dia mula bang tanah-tanah depan muka dia. Tutup saja dia dahat dia, kedengaran tanah-tanah yang turun, mula berdiri mereka muka dan akhir di hadapan muka dia. Lalu di saat tersebut, mula halau salat dia, mula halau zakat dia, mula halau haji dia, tiba-tiba dalam keadaan demikian, terkeluar daripada mulut masing-masing tersebut, oh la rabbirji'un, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup ya Allah. Tuan-tuan jangan sebut, yang datang malam ni jangan seorang tersebut. Bila masuk dalam kubur sekejap lagi, jangan ada di kalangan kita sebut, oh la rabbirji'un, Tuhanku, bagilah peluangku nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Dia sebut la'anni a'malu salihan fi ma taqwa. Mereka kalau aku hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Maknanya dia orang Islam. Ada ulama sebut dia orang Islam yang mati dalam keadaan tak bersedia untuk menghadap di hadapan Allah. Orang yang tak siap dalam hidup ini. Bila dia sebut, mereka tolonglah mereka. Aku nak hidup balik mereka. Kenapa nak hidup balik? Kalau aku hidup sekejap dia, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Mereka jawab terus, kalla, jangan harap kamu akan hidup kembali. Jangan harap kamu akan hidup. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut, nak kata sebut nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan bila kamu masuk dalam barzakh, kamu mula masuk dalam barzakh, kamu akan mula hidup sampai bila? Sampai dibangkitkan balik di hadapan Allah SWT. Kenapa dia hidup balik tuan-tuan? Dalam Al-Quran dicerita ada 3 sebab. 3 sebab itu kerana orang yang mati, orang Islam yang macam kita yang mati masa dalam kubur nak hidup balik. Kenapa dia nak hidup balik? Hari pertama dalam kubur mengulang kata tersebut nak hidup. Antaranya ulama sebut berdasar pada ayat yang ke-97 dalam surah An-Nisa. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada diri dia sendiri. Mati dalam keadaan buat khianat pada diri dia sendiri. Tuan-tuan jangan buat zalim pada tuan-tuan sendiri. Siapa yang zalim pada diri sendiri? Ada juga orang buat khianat pada diri sendiri. Siapa? Di kalangan kita yang buat khianat pada diri sendiri. Mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang mati di saat mana dia sedang apa dia meninggalkan solat dalam hidup. Orang yang mati di saat mana dia dengan azan tiba-tiba dia datang sembahyang berjemaah. Orang yang mati di saat mana dia mati dalam keadaan dia tak boleh baca Al-Quran kali. Tak boleh baca Al-Quran. Saya sebut banyak kali kepada tuan-tuan. Di mana-mana pun saya sebut. Jangan sampai tuan-tuan tak boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap kepada Allah. Di antara orang yang tak lepas menghadap kepada Allah, orang yang mati dalam keadaan dia tak boleh baca Quran.
Dia mati sedang buat zalim pada diri sendiri. Tuan-tuan jangan ingat, kita ni buat zalim pada orang saja jangan. Orang yang buat khianat pada diri sendiri. Bila tuan-tuan dengan azan, tuan-tuan tak datang sembahyang Jumaat. Tuan-tuan tak boleh sebut padan muka tu imam. Aku tak datang. Dia tak boleh sebut demikian. Dia kena sebut padan muka aku kerana aku tak datang. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan tak boleh sebut padan muka ustaz-ustaz. Dia, aku tak datang belajar Quran dengan dia. Tuan-tuan kena sebut padan muka aku kerana aku tak belajar Al-Quran. Jangan kita rasa kita buat zalim pada orang, sedangkan kita sedang buat zalim pada diri kita sendiri. Masuk kubur dia mereka tanya terus. Orang yang tak baca Quran masuk kubur dia mereka tanya terus. Quran membaca Quran. Tak boleh mereka. Quran tak baca. Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan tak baca. Saya minta sangat pegawai-pegawai di IPD ni, di dalam kami ni, tolonglah baca Al-Quran. Tolonglah belajar Al-Quran. Kalau tak boleh belajar Al-Quran, kalau kita tak boleh baca Quran, datang ke Subang ni. Jumpa di Subang. Bagi tahu pada pegawai di Subang ni, saya antara ahli pariah, saya di antara pegawai yang tak boleh baca Al-Quran. Sebut demikian pada pegawai ni. Pegawai pula mesti dengar saja dia tu umum terus. Umum pada hari Jumaat ke umum, dan dikatakan kita siapa yang tak boleh baca Quran lagi. Siapa yang dah boleh baca Quran, ketemukan mereka yang boleh baca dengan yang tak boleh baca. Jadikan mereka saudara di antara satu sama lain. Kita tolong bantu di kalangan ni. Kerana orang ni bila dia mati nanti potensi besar untuk dia nak mengungkit kembali, untuk dia nak hidup kembali di atas dunia. Kita boleh sebut bagi tahu pada AJK seorang, saya tak boleh baca Quran. AJK pula jangan jawab bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab ni. Buat mata company je. Kita ni dia pakar-pakar boleh baca Al-Quran. Kenapa? Mati dalam keadaan buat zalim pada di sini. Banyak ni. Orang yang buat zalim pada di sini. Saya minta maaf. Termasuk orang yang sabuk. Dia buat zalim pada diri di sini. Termasuk yang hisap betul, air betul, yang minum air betul. Dia buat zalim pada diri sini. Termasuk dengan yang tembak dengan ganja dan sebagainya. Dia buat zalim pada diri dia sendiri. Bila dia mati, dia masuk dalam kubur, dia buat khianat pada diri dia sendiri. Termasuk orang yang makan rasuah, termasuk orang yang buat khianat terhadap kerja dia, tanggungjawab dia. Ini buat zalim pada diri sendiri. Bila masuk dalam kubur dia, mereka tanya terus, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka, kami orang yang lemah di atas dunia dahulu mereka. Tak sempat mereka sibuk atas dunia sibuk. Tak sempat mereka. Masuk dalam kubur mereka tanya, kamu belajar tafsir dengan siapa? Guru kamu nama apa? Kamu belajar hadis dengan siapa? Guru kamu nama apa? Orang alim yang kamu tumpang di atas dunia siapa? Semacam kamu hidup di atas dunia. Mereka akan tanya di kalangan ini. Tiba-tiba kita tak berjawab. Bila kita tak berjawab, mereka tanya, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka, kami orang yang lemah di atas dunia dahulu. Mereka jawab balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah kamu Allah jadikan bumi itu luas untuk kamu? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tak berubah-ubah sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu? Mereka bila sebut saja itu berdengung senyap di dalam kubur ni, faulaika ma'wahum jahannam. Allah kata bagi orang ni Allah telah sediakan tempat dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah kepada mereka. Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan nak menangis, baik tuan-tuan menangis sekali. Jangan tuan-tuan menangis dahulu. Menangis di atas dunia jauh lebih baik daripada menangis dalam kubur yang tak boleh membantu daripada kita sahaja. Yang kedua, golongan kedua yang disebut dalam surah Al-An'am ayat yang ke-40. Ada di kalangan kita yang mati dalam keadaan yang dia lawan pintar, yang tak semayang, yang tak buka aurat, yang minum arak, yang zina, yang judi, dia orang Islam. Dia orang Islam. Dalam keadaan dia buat tersebut, dalam keadaan dia lawan betul-betul. Aku ala masuk neraka, aku masuk surga.
Dia tak puasa, tapi badan dia sihat. Orang Islam ni orang Islam. Dia tak puasakan dalam diri dia. Dia tak kuat berdiri semua kalian. Tapi semua nikmat dia dapat. Falamma nasu ma dzukiru bi. Allah sebut, ketika mana mereka mula melupakan segala peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami mula buka segala pintu-pintu maksiat yang dia ingin lakukan di atas dunia. Allah mula bagi peluang kami. Kami nampak beria sangat nak karaoke ni, buka. Nampak beria sangat dalam hidup kamu ni, nak menjadi, silakanlah. Dalam hidup kamu nampak beria sangat, kamu kita pun tengok heran dengan dia. Sebuah azan suara tak merdu, suruh karaoke merdu itu. Nah, semuanya ada orang ni. Ada orang di kalangan kita, dia tak semayang, tak tutup aurat dalam hidup dia. Tapi jodoh dengan dia. Kawin cegai dalam hidup. Kawin cegai itu biasa dalam hidup. Kita ni puas mandi bunga, tak jumpa bunga. Beza, kita pun jadi hebat. Kenapa orang macam ni dapat? Ada orang kita ditanya kan, Ustaz, saya ni, semua saya buat taat pada mereka. Ada yang lawan saya tu, dia tak taat pun pada perintah, tapi dia dapat semua. Kita beritahu, dia sedang diistidrajkan oleh Allah. Orang ini, dia sedang diberi satu istidraj, maknanya Allah buka. Segala benda yang dia buat, Allah bagi, kemuncak. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Hatta idza qarihu binahu. Sampai dia sesungguh-sungguh dengan maksiat yang dia buat tersebut. Semua tempat dia sesungguh tu, aku selirahum bakat. Aku hentak nyawa dia dalam keadaan menuju. Masuk dan kubur, fa'izahum mublisun. Tercinang-cinang dia menghadap di hadapan Allah. Ini yang dia orang demikian. Dan kita kan kadang-kadang kita dengarkan cerita kawan-kawan kita. Mengejut, kita janji dengan dia. Besok kita makan nasi lemak. Kita janji dengan dia. Besok kita cari kedai roti canai. Besok kita macam terbaik, kita malam esok. Pagi esok, terima masak, terima mesej. Hamba Allah yang telah menghadap di hadapan. Kita pun cukup innalillah. Allah meninggal dunia baru 37 tahun meninggal dunia, baru 42 tahun meninggal dunia. Sekejap kita rasa sekejap. Macam mana dia meninggal dunia? Kita sekejap. Dalam hidup kita rasa sekejap. Yang mati itu dah sekejap. Kita yang hidup terkejut dengan dia mati. Dia mati itu dah sekejap. Oh, mati aku. Allah mati aku tu tak jangka langsung. Bila tak jangka langsung, dia masuk dalam keadaan dia sedang membawa dosa-dosa. Lalu dia masuk dalam kubur, dia suruh mereka bagilah peluang pada aku hidup kembali mereka. Bagi tahu pada Allah aku nak hidup balik. Nak hidup balik, kerana apa dia? Tak ada pun persiapan dalam hidup. Jangan pernah siap. Jangan tak bersiap. Tolonglah bersiap. Dalam hidup kita ni, walaupun umur kita baru 30-an, walaupun umur kita dah 40-an, jangan kita ingat umur kita ni, kita boleh hidup dalam keadaan sampai 70-an, 80-an. Dalam hidup kita ni, sentiasa bersiap setiap masa. Setiap masa, bila dipanggil menghadap, kita akan dah ada dah bekalan-bekalan untuk kita menghadap di hadapan. Yang terjadi di kalangan kita tu, dia sering kali sebut, inni fa'ilun dzalika ghadan. Saya akan buat bila nanti saya pencen, saya buat. Lagi mana saya tak pencen, saya tak. Ini jadi begini. Perhatian sekali, biar jadi jangan dari kumpulan yang kedua. Kedua, Allah sebut mereka sentiasa lawan kita. Yang tiga, kumpulan yang tiga yang masuk nak hidup hari ini, kumpulan yang tiga ni siapa dia? Yang Allah cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 107. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Wahai Muhammad, kamu cerita pada Muhammad, ada orang yang masuk dalam kubur, masuk dia hadap dia muka kita, dia pandang kanan, pandang kiri, belakang depan, kosong amalan dia menghadap ke sana. Tak ada langsung amalan. Dia tak semayang ke? Semayang, tapi semayang dia tak diterima di sisi Allah. Dia tak puasa ke? Dia puasa, tapi puasa dia tak diterima di sisi Allah. Dia tak tutup aurat ke? Dia tutup aurat, tapi dia tutup aurat dia tersebut tidak diterima di sisi Allah. Ini masuk gambaran
misalnya contoh, kita ke Korea Utara misalnya. Turun-turun bahasa dia pun kita tak berhenti. Turun-turun, Indonesia ditanya, mana pasport? Kita semua poket, tak ada pasport. Kemudian cari duit, tak ada. Cari handphone, tak ada. Cari segala maklumat, diri kita tak ada. Agak-agak macam mana kita nak jawab kepada immigration. Tiba-tiba bawa datang pula beg. Buka beg tu penuh dengan data di dalam. Agak-agak macam mana kita nak jawab. Kosong, tak ada benda pada itu. Bila Indonesia tanya, mana pasport kami? Benda apa yang kita nampak? Nampak muka daulat tu. Tu dekat Korea Utara tu. Ni bukan turun ke Korea Utara ni turun ke Barzakh. Bila turun ke Barzakh, tiba-tiba kosong. Kenapa kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Punca kamu membiarkan diri kamu sesat sepanjang kamu hidup di atas bumi. Tak sedar kita sesat. Namun benar-benar kita kata kenapa tak sesat? Saya tak masuk dalam sesat pun. Cuma boleh jadi sesat. Sebab itulah dalam solat kita, semenjak daripada kita ambil balik sampai malam ni, kita solat maghrib sebentar tadi, tak berhenti lagi sebut ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah sebut kita baca ihdinas siratal mustaqim? Jawabnya kan kita senang jadi sesat. Senang untuk jadi bikin terlencong dalam hidup. Kat mana kita sesat? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sesat kerana yang kamu tak yakin dengan Islam. Orang kita tak yakin dalam hidup Indonesia. Dia lebih yakin selain daripada Islam. Dia yakin dengan duit. Dia menyebabkan dia sanggup untuk dia berhembak pulas mendapatkan duit itu walaupun duit itu dosa. Dia lebih yakin terhadap jawatan dia dibandingkan dengan Islam. Walaupun dia tahu yang kedudukan dia tersebut tidak selama-lamanya begitu. Keyakinan hina terhadap Islam. Dia pergi yakin dengan apa dia? Liberalis. Dia pergi percaya dengan sekularis. Dia pergi percaya dengan missionaris. Dia yakin, dia campur Islam sikit, missionaris sikit. Islam sikit, sekularis sikit. Dia campur juga. Alhamdulillah, Islam dia tak boleh campur. Wa man yabtaghi Islam dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak terima. Allah tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Masa kubur dia kosong terus. Masa kubur dia kosong. Ini yang pertama, hilang keyakinan terhadap Islam. Sebab itu mulut kita sentiasa sebut raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang kedua, kenapa dia kosong? Kerana kita tak jaga amal ibadah. Amal ibadah kita tak jaga. Semayang, saya nak sebut, jangan tinggal walaupun satu rakaat. Solat dia kena jaga. Hatta tuan-tuan kena belajarkan. Kalau berapa pegang pun kena solat. Cuma pegang pun kena solat. Cuma tengok daku, masa waktu kita kena solat lagi. Solat dalam keadaan kita solat dalam pegang. Macam mana solat pegang? Sampai juga Rasulullah ajar, Allah ajar pada Rasulullah supaya solat dalam keadaan bosan. Sah depan, sah belakang. Bila sah depan ni dah rukuk, sujud dan segalanya, kemudian diam, baru sah yang kedua ni rukuk, sujud dan demikian dengan senjata. Dan semuanya dalam keadaan pegang pun kena solat. Tak boleh tinggal solat. Jangan tinggal solat walaupun satu rakaat. Walaupun satu rakaat. Tuan-tuan jaga solat. Tuan-tuan akan jadi hebat bila tuan-tuan jaga solat. Tuan-tuan akan hilang marwah diri. Tuan-tuan akan jadi hilang keupayaan bila tuan-tuan tinggal solat. Tuan-tuan tak jadi mulia. Senang syaitan sekarang tuan-tuan. Senang virus yang jahat daripada COVID-19 ini menyerang tuan-tuan. Bila tuan-tuan anggota yang menjaga solat, tuan-tuan akan jadi mulia dalam hidup tuan. Allah jadikan kemuliaan dengan solat. Jangan tinggal solat. Walaupun sehebat mana pun kita, walaupun seteguh mana pun hidup kita, walaupun sekaya mana pun kita, kamu tetap kena sujud dalam hidup. Sujud menjadi persoalan dalam hidup. Saya nak sebutnya, jaga solat. Bila kita tinggal solat, habis amalan-amalan lain tidak diambil tiga di sisi. Solat ni, soalan yang pertama yang akan disoal di hadapan. Sebab tu kalau kita jaga solat, barulah diambil tiga amalan
itu menjadi imanuddin, asas dalam beragama. Itu yang pertama, dalam ibadah. Yang kedua, dalam beribadah pada diri kita ni ialah kita bersedekah sepanjang masa ini. Bersedekah ni maksudnya mengalihkan akal kita di dunia untuk ke akhirat Allah. Jangan kita simpan di dunia. Dalam hidup kita, banyakkan infak. Gunakan masa kita, tenaga kita untuk bersedekah di jalan Allah. Tuan-tuan dah berada di jalan Allah dah sekarang. Anggota ni, pegawai ni, semua dah berada di jalan Allah. Tinggal betulkan sikit niat dia. Niat dia, betulkan niat. Setiap kali mana kita turun kerja, mula kita sarung pakaian seragam kita niat terus. Aku wangikan Allah, kerana Allah. Dan tuan-tuan pun pikul nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan berada, orang betul sikit dia. Betul sikit dia. Tuan-tuan berada di jalan Allah. Ada tuan-tuan terlalu besar. Tapi sayangnya, bila kita tidak dijelas, ruang kita tak faham. Kan ada ruang untuk kita yang beribadah pada Allah. Dalam kita menggerakkan kerja-kerja di kalangan ini. Ini yang besar tadi. Kemudian yang tiga, tolong jaga akhlak. Akhlak. Akhlak apa yang kena jaga sangat? Yang pertama, akhlak kita dengan diri. Tulis supaya tak kosong amalan. Tak kosong amalan ni. Macam mana nak suruh kita jaga diri kita? Kita jaga kita, banyakkan taubat pada Allah. Taubat panjang masa pada Allah. Minta ampun kepada Allah. Panjang masa dalam hidup kita ni, taubat. Ya Allah, aku ni telah buat satu benda yang salah, ya Allah. Aku angkat tangan. Aku taubat pada aku, ya Allah. Taubat, tuan-tuan. Jangan malas bertaubat. Rasulullah bertaubat 70 kali sehari. Setiap hari 70 kali sehari. Itu Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah kata, aku bertaubat lebih 100 kali sehari. Aku bertaubat. Dalam hidup kita ni, sentiasa amalkan benda tersebut. Tubna ila Allah, wa raja'na ila Allah, wa nadimna ala ma fa'alna. Duduk di bawah dalam kerja-kerja kita tu mengalir mata kita. Ya Allah, kalau aku kamu tak ampunkan dosa aku, ya Allah. Di sudut neraka mana tak kamu masuk bakar aku, ya Allah. Hanya Allah demikian. Dalam doa-doa kita minta ampun pada Allah. Yang pertama. Yang kedua, tolong jaga hubungan dengan ibu dan ayah kalian. Orang lelaki terutama. Saya dah ulang ni banyak kali di mana-mana bukan. Sebab ramai orang lelaki kita ni, orang lelaki di kalangan kita, dia menyakitkan hati mak ayah. Dia lebih suka untuk menjaga hati isteri dia dan anak-anak dia dibandingkan dia jaga hati yang disebut dengan mak dan ayah dia. Mak mertua dia dan ayah mertua. Ramai di kalangan kita jadi. Kita dia takut dengan kunci apa saya sebut semalam itu saya sebut. Antara sebabnya, kami isteri, saya nak pesan pada orang perempuan yang hadir pada malam. Kalian jangan angkat suara kalian di hadapan suami kalian. Kalian angkat dia suara kalian di hadapan suami kalian. Hentikan amalan-amalan kalian. Buatlah, semayanglah sampai bengkak dahi-dahi sekali. Puasalah sampai bukit jasad sekali. Tapi bila kalian ibu-ibu, kalian meninggikan suara di hadapan suami kalian, habis amalan-amalan kalian. Nak suami katakan apa? Besarnya suami dan isteri. Besar suami, jangan tinggi suami. Punca kenapa orang lelaki ni jadi dalam hidup dia sampai dia tak jaga hubungan dia dengan ayah dia, kan isteri dia seringkali mengingkir. Bila isteri dia tengking, lama-lama orang lelaki kita jadi ada satu penyakit takut bini. Yang ni yang terjadi dalam tak sedar. Takut dengan isteri. Saya duduk dengan kawan-kawan ustaz ni, tengah makan tu kadang-kadang. Tengah makan tu, tengah minum air tu, kawan tengah minum air, bunyi telefon. Deringan telefon tu, jatuh bilang ni, jatuh. Kita tanya kenapa? Dia kata, isteri saya telefon ustaz ni. Isteri telefon, kenapa? Oh, ustaz tak kenal isteri saya. Ustaz tak kenal isteri saya. Kita kata, ya isteri telefon. Dia kata, ya ustaz, dia pun angkat telefon. Dia tunjuk. Kamu, isteri dia tulis dalam suai. Dalam suai tu. Langsung dia gambarkan bagaimana takut sungguh. Bila kita kata, jawab. Kita sama-sama dengar. Jawab. Dia pun jawab. Jawab terbuka je. Isteri dia bagi salam. Assalamualaikum. Isteri dia jawab. Tak mana? Penting terus. Allah Akbar. Dia pun jawab kat kedai. Minum air dengan ustaz. Ustaz mana?
Ustaz Ahmad Dasuki lah. Ustaz Ahmad Dasuki mana? Ustaz yang cerita orang mati lah. Mati dia. Nah, sebenarnya isteri dia tengking dia tu. Akhirnya isteri tanya, lama lagi kena balik? Kejap-kejap lagi abang balik. Abang balik kejap lagi. Tak, balik sekarang. Sekarang, balik lagi. Semua balik dia tekan terus dari pun. Saya balik dulu dia sekarang. Padahal dia ustaz juga. Ustaz pun takut gini. Nasibnya jadi satu yang di kalangan. Jangan dengan isteri bukan ditakuti. Wallahu fadlahu anhu an takhsha. Allah sebut Allah yang akan berhak untuk takut. Jangan kamu takut dengan isteri kamu. Isteri kamu kena bimbing dia. Isteri perlu dibimbing. Bimbing untuk kemana? Untuk ke syurga. Artinya dia. Tapi saya orang kita, dia takut dengan isteri. Takut dengan isteri itu sampai tingkat dia singgung hati mak ayah. Mak ayah dia tanya, tak boleh ke mak nak datang ke makan? Tak boleh mak. Kenapa tak boleh? Tak ada bilik. Mak tak boleh datang mak saya. Padahal dia tahu isteri dia tak sama dengan mak dia. Isteri dah bagi wangi bagi. Bawa dia tak siap. Isteri bagi arahan kepada suami. Pendek kita jadi diri. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan jadi diri. Isteri perlu dibimbing. Untuk apa dia? Untuk dibawa ke dalam syurga. Isteri jangan tak suami depan suami. Suami jangan rasa takut pada isteri itu sampai tingkat kita tinggalkan mak dan ayah. Tipu mak ayah kita. Tipu. Ramai-ramai orang kita bila mak ayah dia tanya, tak balik ke cuti? Tak boleh balik mak. Kenapa tak boleh balik? Saya tak dapat cuti, saya begini. Padahal dia dah apply cuti. Dia janji dengan suami, dengan isteri dan anak dia untuk dia pergi cuti. Bila begitu, bila sampai masa cuti, dia pun cuti dengan keluarga. Dia cuti ke Wuhan pula tu. Nah, sebenarnya, rakyat dia nak pergi ke sana. Pergi ambil gambar. Suami isteri ambil gambar dengan suami. Ini kena ingat betul-betul. Ambil gambar dengan suami. Si ambil gambar tu, laga kepala betul, betul laga kepala. Nak tunjuk pada orang ramai romantiknya dia. Suami yang bahagia, keluarga dia bahagia. Kemudian dia post dalam Facebook. Dia post dalam Instagram. Bila dia post dalam Facebook dan Instagram, kebetulan mak mertua dia ada Facebook juga. Mak mertua dia ada Instagram juga. Kebetulan mak mertua dia pasang TikTok pula. Nah, sebabnya ni. Dia tengok tadi apa yang dibuat oleh menantu ini. Lalu dia pun tunjuk pada anak-anak perempuan. Tengok abang kau sejak kahwin dengan perempuan ini berubah banyak. Berubah sikap dia. Dia lebih jaga isteri dia dibandingkan jaga mak. Isteri dia tu kejap-kejap post dalam Facebook. Tunjuk beg LV tuan-tuan. Tunjuk beg LV mana pun. LV pada besar dia. Tapi ditunjuk, kejap-kejap tunjuk. Handbag dan sebagainya. Mak ni semenjak mak lahirkan dia tak pernah pun dia bagi hadiah beg pada mak. Dia bagi beg tadi nama tu ada dah. Nak sebutkan gambaran bagaimana hilangnya perasaan ibu. Waktu itu kalian ingat bila orang lelaki yang meninggal dunia masuk dalam kubur boleh masuk syurga? Tak masuk syurganya. Masuk syurga. Tertutup pintu syurga untuk diri. Nampak kosong amalan. Masuk dalam kubur tu tanya mak ayah. Allah SWT sebut, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu sebut depan mak ayah kamu. Jangan lengking kata-kata mak ayah kamu. Wa qul lahuma qawlan karima. Mendiam mak dan ayah ni, ia di mana? Ia mak, ia ayah, ia mak, ia ayah dalam hidup ini. Kemudian betulkan balik kepada ini. Ni dengan mak ayah. Jangan sampai tingkat kerana kita jadi berhaka pada mak ayah. Mak mertua kita dan ayah mertua. Demikian yang bilang perempuan. Kerana kalian ingin membesar-besarkan sangat perasaan kalian sehingga kalian berhaka pada suami kalian. Orang lelaki ni, penyakit dia belum kahwin, memang banyak mulut. Tapi lepas kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Dia orang
Dia tak cakap banyak dengan isteri. Dia simpan di perasaan dalam hati dia. Tapi dia tak mati, dia simpan. Orang perempuan belum kahwin, ada mulut, dah kahwin, mulut tak mulut. Bila dia tak mulut tak mulut, dia mengatakan di waktu itu, dia menyakitkan hati suami. Ibu-ibu, kalian meninggal dunia saat mana suami kalian terasa hati dengan kalian. Kalian jangan harap kalian boleh masuk syurga. Tak masuk syurga ni. Tak ada pintu syurga yang terbuka untuk kalian. Bila ibu-ibu meninggal dunia di saat mana suami kita terasa hati dengan kita. Rasulullah sebut, Aku Muhammad Rasulullah tak akan salatkan jenazah kamu wahai Fatimah. Di saat mana kamu mati, suami kamu tak boleh tahu apa. Jaga-jaga dalam hidup. Maknanya jaga pula pada diri. Jaga jangan menyakitkan hati di kalangan kita. Lebih-lebih lagi anak-anak yatim. Hati anak yatim dan orang miskin. Perasaan ni perlu kita dia menghadap depan Allah dalam keadaan kita bersih. Bila kita masuk dalam kubur, kumpulan kita menjadi kumpulan yang kedua. Yang kedua tadi kosong amalan dengan Allah. Ada kumpulan yang tiga dan terakhir, dia panggil kumpulan yang disebut dengan kekufuran. Bila mati, masuk dalam kubur saja, junam terus. Dalam tujuh, tak ada dulu. Masuk kubur orang kafir ni, tak ada nikmat-nikmat pada dia. Allah balas segala kebaikan dia saat mana menghampiri kematian dia. Dekat nak mati itu Allah balas. Allah semua kebaikan dia. Sehingga kan kita boleh, ada orang kafir mati, dalam keadaan mudah dia gitu. Tak ada pun sakal. Kita tengok demikian. Ada orang kafir, buat kemana dekat nak mati itu, lama-lama, mati dia. Misal contoh, kita ada macam drama, mati Rasulullah Fatimah ke? Tak. Sebenarnya, dia dalam keadaan azab, waktu mana dia masuk dalam kubur, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan junam dia sehingga dia tak jumpa lagi dengan yang disebut dengan nikmat, walaupun seketika dan sesaat. Bila dia dihumban dan dia masuk di alam barzakh, dia berjumpa dengan setiap masa dan setiap ketika dengan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang saya masukkan dalam tajuk perbincangan kita malam. Saya mohon maaf kerana panjang masa yang saya cakap ini. Saya tengok tuan-tuan betul-betul melangkah 8 kali. Tengok betul kejap-kejap betul ni. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan malam ini malam yang terbaik untuk kita bersama sekejap dalam rumah Allah ini, dalam suasana kita ini. Mudah-mudahan tuan-tuan ingat kenangan ini akan dirakamkan kembali dan kita akan ditundukkan balik di dalam syurga Allah SWT. Mudah-mudahan semua yang ada malam ini kalangan ahli syurga Allah, dan kita dapat bertemu kembali dalam syurga Allah dengan janji yang kita janji pada diri kita. Kita mesti dapatkan syurga Allah. Tak ada ni dalam hidup kita. Kalau kita buat kerja, kita buat apa sahaja dalam hidup kita, tiba-tiba kita tak jumpa syurga. Yang kita nanti jumpa dengan neraka dan malam-malam yang indah ini akan menjadi malam-malam yang dirakam dalam hidup kita. Bahawa mana kita dalam syurga, Allah sayangkan balik keadaan yang ini. Terima kasih kepada Tuan Iqbal yang telah menjemput saya dan juga seluruh anggota yang membenarkan memberi kepada saya untuk hadir pada tempat yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kalian di antara orang-orang yang sesuai mungkin sepanjang kalian beribadat dalam melaksanakan tugasan-tugasan. Walaupun di mana pun kalian berada, kalian pastikan diri kita menjadi hamba Allah yang soleh dalam hidup. Terima kasih sekali lagi. Aku lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang baik ini kami datang bertamu dalam rumah kami, ya Allah. Saat mana kami mendatangi tadi, ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak, ya Allah. Dia telah kami bawa dalam perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Kami takkan tangan sesama kami ini, ya Allah, memohon agar kamu mengampunkan segala dosa kami dan sekecil yang kami lakukan ini, ya Allah. Saat mana kami melangkah keluar dari rumah kami ini, ya Allah, memohon pada kami, ya Allah, kamu gugurkanlah kesilapan yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah, dan kamu ampunkanlah
kemarahan kami itu kepada kami ya Allah, agar kami diselamatkan dari ujian yang teruk dan berat ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami adakan tangan pada malam yang ini ya Allah, agar kami menambahkan rasa kelezatan dalam kami beribadah kepada kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami lazat dalam perkara maksiat ya Allah, tetapi jadikanlah jiwa kami ini lazat dalam keadaan ketaatan ya Allah. Jauhkanlah kami daripada ujian-ujian dan mampu kami tanggung ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang penuh dengan ketakwaan dan keimanan pada kami ya Allah. Lembutkanlah hati pasangan hidup kami ya Allah. Kami jadikanlah pasangan hidup kami saling kuat menguat di antara satu sama lain ya Allah, agar kami mampu melayakkan kami ke syurga kami ya Allah. Lembutkanlah hati anak-anak kami ya Allah. Mudahkanlah pengajian mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh ya Allah. Jauhkanlah kami mendapat sumber harta yang haram ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh dengan keberkatan ya Allah. Jadikanlah ketakwaan pada kami ini ya Allah. Jadikanlah pembinaan kami ini ya Allah tersusun dan terjaga dengan apa yang telah kami lakukan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah, terhadap apa yang pernah dimohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terhujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu kuburkanlah dosa kami dengan buluran air menjadi jualan kami ya Allah. Saat mana kami mudah dikafankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu wangikanlah ya Allah amalan-amalan kami ya Allah, dan kamu jadikanlah saat itu ya Allah saat yang bahagia untuk kami dihadapkan di hadapan kami ya Allah. Saat mana kami mudah diusung untuk disolatkan nanti ya Allah, kamu pilih anak kami yang bersolat ya Allah, yang akan beriman dalam solat di mana kami ya Allah, yang akan membaca ayat yang suci kamu kepada kami ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang tempat nanti ya Allah. Jika ada mana diturunkan jenazah kami di kuburan nanti ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam pertama kami di bawah nanti ya Allah, kamu temukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami ya Allah, arwah sahabat-sahabat kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di jin ya Allah. Saat sedih ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami besar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas limbaan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat tangan yang membuat bibir kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat tangan-tangan itu ya Allah mengaminkan doa-doa yang dibaca ini ya Allah. Rindu ya Allah saat kami membesar dalam perkeluargaan kami dahulu ya Allah. Kerinduan itu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami saat kami besar dalam keluarga yang penuh dengan kebaikan dan ketenangan itu ya Allah. Di hari ini ya Allah, kami mengajak kami agar kubur arwah ayah kami, kubur-kubur mereka yang telah meninggal dunia itu berseri dengan doa-doa yang kami bacakan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami mengucapkan kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kata-kata yang seringkali kami terjadi ya Allah. Saat mana kami pernah ya Allah dalam hidup kami ini ya Allah melihat nikmat dari ibu kami mengajar seluruh di pipinya itu ya Allah, disebabkan kesilapan kami dahulu ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah, kami tidak sengaja ya Allah, kami pernah dengan kejahilan di saat itu ya Allah. Demikian ampunkanlah dosa kami, dosa pasangan hidup kami kepada ibu kami dan ayah kami ya Allah, dosa anak-anak kami kepada ibu kami dan ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Kami tidak sengaja meluluhkan hati mereka ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kaku ya Allah, yang menyebabkan hati kami menjadi kasar ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kaku ya Allah, yang menyebabkan salat kami tidak sekhusyuk dahulu lagi ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kaku ya Allah, yang menyebabkan doa-doa kami tidak didengar lagi di sisi
kami ya Allah. Dari dosa-dosa itu kami ya Allah. Kami diuji dengan ujian yang seperti ini ya Allah. Ya Allah, seluruh mana pun kami ini ya Allah, sejak mana pun kami ini ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, sejijik mana pun kami ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kami ya Allah. Siapa lagi kami mampu mengambil doa ini ya Allah, kecuali kepada kami ya Allah. Ya akraman akramin, ya rahmatika nasta'in, ya akraman akramin, ya rahmatika nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.